Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia merupakan sebuah negara di Asia dengan populasi berbilang kaum yang merangkumi kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Sebagai sebuah negara berbilang kaum, budaya dan sejarah, Malaysia yang berwarna-warni ditunjukkan melalui makanannya. Makanan Warisan Malaysia (MHF) mempamerkan 3 budaya makanan unik dan amalan memasak yang berakar umbi dalam asimilasi budaya dan amalan memasak kepada 3 kumpulan etnik utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India. Pada hari ini, saya ingin menceritakan tentang makanan tradisional masyarakat India di Malaysia. Pada abad ke-19, imigran India dibawa oleh British ke Malaysia sebagai buruh di ladang getah dan tapak pembinaan landasan kereta api. Selepas itu, orang India telah menjadi sebahagian daripada penduduk Malaysia mendiami kawasan besar di semenanjung Malaysia. Orang India membawa budaya mereka dari bahagian selatan dan utara India. Makanan India di Malaysia kebanyakannya mempunyai pengaruh rasa dari India Selatan kerana orang India berketurunan etnik Tamil yang berasal dari Sri Lanka dan Tamil Nadu. Orang Tamil yang biasanya menyediakan hidangan mereka dengan menggunakan banyak santan, cili dan biji masat. Pada masa kini, masakan India Malaysia adalah hasil gabungan kedua-dua resepi India Selatan dan Utara, sehingga menciptakan budaya makanan yang menarik untuk selera rakyat Malaysia. Walaupun begitu, kerana kebanyakannya orang India pada awalnya beragama Hindu, prinsip asas makanan menjadi sangat menegakkan kepercayaan Ushna iaitu makanan panas, Tampu makanan sejuk dan Sama iaitu makanan neutral. Teknik memasak untuk hidangan India mengikut unsur Tridosha dan Pita iaitu api dan air. Makanan India di Malaysia boleh dinikmati di mana-mana di Malaysia, terutamanya semasa perayaan keagamaan mereka seperti sambutan Deepavali, perkahwinan, kelahiran dan pengemumian. Umum mengetahui bahawa penganut agama Hindu dilarang memakan daging lembu kerana lembu dianggap sebagai binatang yang suci yang mewakili Tuhan mereka. Sebilangan besar makanan India, terutamanya daging kambing, ayam dan ikan, disediakan menggunakan rempah segar seperti mustard, bunga lawang, kayu manis dan sebagainya sebelum diubah menjadi pelbagai jenis kari, mulai dari sensasi ringan sehingga sensasi yang berapi. Semua rempah yang bercampur telah mewujudkan budaya tempatan yang lain menjadikan masakan India Malaysia agak luar biasa. Makanan tradisional masyarakat India juga disediakan menggunakan periuk tanah liat, kuali dan daun pisang. Nasi dihidangkan di atas daun pisang dengan lauk seperti kari panas dan pedas, cili goreng, papadom, sayur tumis atau goreng dan ayam goreng. Semua ini dimakan menggunakan tangan. Oleh itu, kepercayaan dan prinsip asas ini telah membentuk imej makanan warisan India di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karinisa binti Muhammad Taufik. Seperti yang kita tahu, Malaysia terkenal dengan kepelbagaian kaum, bangsa, agama dan budaya. Aspek tersebut menjadi penyumbang kepada perkembangan pemakanan yang mempengaruhi perpaduan kaum di Malaysia. Objektif utama kajian ini ialah mengenali dengan lebih mendalam tentang makanan yang terkenal di antara bangsa yang terbesar di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India, selain mengetahui keunikan yang ada pada setiap jenis makanan tersebut. Selain itu, objektif yang turut dikaji adalah tentang berkenaan tahap pemahaman dan perpaduan kaum melalui makanan di Malaysia. Di samping itu, penduduk Melayu, Cina, India dan pelbagai etnik yang lain telah hidup bersama sejak beberapa generasi yang lalu. Jadi pelbagai budaya yang berbeza ini telah saling mempengaruhi antara satu sama lain, seperti menghasilkan gabungan budaya di Malaysia yang unik. Jumlah kaum terbesar di Malaysia adalah Melayu, Cina dan India. 3 kaum terbesar ini mempunyai pelbagai adat dan budaya tersendiri dalam mengeratkan silaturahim dan menguatkan perpaduan antara satu sama lain. Negeri Sabah dan Sarawak juga mempunyai pelbagai
kumpulan dan etnik peribumi masing-masing dengan masing-masing dengan budaya serta warisan yang tersendiri. Berdasarkan kajian menunjukkan bahawa kajian mengenai perpaduan kaum terhadap makanan di Malaysia membawa kepada perkara yang positif, di mana ini dapat dibuktikan melalui analisis data dan borang kaji selidik. Oleh itu, pendedahan mengenai makanan-makanan dari pelbagai jenis kaum di Malaysia perlu dikaji dan diperkemaskan supaya masyarakat di Malaysia mengetahui tentang makanan dan tidak melupakan makanan-makanan tradisi masyarakat yang ada di Malaysia. Kerajaan juga perlu memainkan peranan dengan membuat kempen atau pesta makanan Malaysia yang dapat membantu masyarakat lebih mengenali tentang makanan pelbagai kaum di Malaysia ni. Selain itu, makanan masyarakat di Malaysia juga bukan sahaja boleh diperkenal di peringkat tempatan sahaja, malah perlu di luar negara supaya masyarakat membuka mata dan merasa bangga dengan kepelbagaian makanan yang dapat mengeratkan perpaduan antara kaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan nama saya Putru Zahri Iskandar bin Muhammad Saifulizzan. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit dan memberi informasi sedikit tentang makanan tradisional bagi masyarakat kaum India. Yang pertama yang kita dapat lihat adalah nasi daun pisang. Jadi nasi daun pisang ini merupakan satu perkara biasa di India Selatan dan juga negara-negara Asia yang menggunakan pisang tersebut, daun pisang tersebut bagi menggantikan pinggan sebagai alas nasi. Ramai mempercayai bahawa haba dari nasi panas yang diletakkan di atas daun pisang itu dapat membebaskan bahan yang ataupun bau yang dapat membantu penghadaman manusia, di dalam badan tubuh manusia. Jadi hidangan daun pisang ini adalah hidangan sayur-sayuran dengan 3 ataupun lebih dari jenis masakan sayuran yang ditawarkan. Malahan juga salah satu sayuran tersebut dihidangkan dengan dipotong halus-halus dan digaul mentah bersama susu yogurt bagi menunjukkan penghargaan pelanggan terhadap restoran yang menyediakan nasi daun pisang itu. Apabila mereka merasa puas dengan hidangan tersebut, mereka hendaklah melipat daun pisang itu ke arah mereka bagi menunjukkan masakan itu adalah lazat, dan melipat ke arah hadapan atau sebaliknya menunjukkan mereka tidak berpuas hati dengan masakan tersebut. Jadi makanan tradisional masyarakat India yang kedua adalah muruku. Okey. Jadi makanan ini sangat terkenal di dalam golongan penduduk Tamil Nadu ataupun Kerala dan juga Andhra Pradesh, yang diwartakan sebagai salah satu makanan yang unggul bagi masyarakat Tamil. Dan perkataan muruku ini sebenarnya berasal daripada bahasa Tamil yang bermaksud berpusar. Jadi kita dapat lihat makanan muruku ini terdapat satu bentuk pusaran. Jadi pusaran yang dapat ditafsirkan sebagai orang kata makanan yang berpusar. Jadi makanan muruku ini sendiri diperbuat daripada tepung beras ataupun tepung urat dal sebelum ia diproses menjadi dough. Jadi dough tersebut akan dibentuk menjadi ianya berpusar seperti maksud daripada perkataan Tamil tersebut, dan ianya menggunakan kaedah manual, iaitu menggunakan tangan. Jadi makanan ini sangat mengambil tempat di hati rakyat Malaysia kerana makanan ringan ini sangat senang dibuat dan ianya sangat lazat, rangup, dan bahan untuk membuat muruku ini sangat senang diperolehi di mana-mana kedai perucitan. Jadi daripada segi kos untuk membuat barang makanan ringan ini adalah sangat murah dan boleh didapati di mana-mana kedai perucitan. Jadi untuk penjelasan informasi seterusnya saya serahkan kepada presenter yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Atif Fayad bin Syed Azhari. Hari ini saya ingin membentangkan satu topik, iaitu makanan tradisional India yang paling disukai ramai, yang telah menjadi satu menu makanan Malaysia, iaitu thosai dan juga padai. Pertama sekali adalah thosai. Thosai merupakan satu hidangan tradisi kaum India dan ia juga merupakan satu makanan ruji bagi penduduk tempatan. Lazimnya, thosai ini dihidangkan untuk sarapan bersama dengan beberapa aneka jenis kuah
sebagai perasa seperti kuah dal, kari ayam atau kari ikan serta cakni yang merupakan sejenis kuah pekat yang diperbuat daripada campuran kelapa yang dikisar serta perencah cili dan juga rempah. Thosai adalah sejenis serabai yang mempunyai rasa masam-masamnya yang tersendiri. Ia diperbuat daripada kacang dal hitam ataupun dikenali sebagai urat dal dan juga beras dan boleh ditambahkan dengan rempah ratus untuk menambahkan cita rasa. Asal usul thosai ini sering dikaitkan sebagai sebuah resepi yang digubah untuk menggunakan nasi yang lama menjadi sebuah hidangan yang baru agar nasi tersebut tidak berbazir. Thosai juga pada asalnya disediakan dengan mengisar beras yang direndam semalaman ataupun nasi yang sejuk iaitu dimasak 2 ataupun 3 hari sebelumnya serta lentil hitam sehingga menjadi adunan yang sederhana pekat. Setelah itu, adunan tersebut dileperkan di atas kuali yang leper yang panas dan juga sehingga menjadi kuning keemasan dan terus dihidangkan. Thosai ini mula diterima oleh masyarakat di Malaysia kerana thosai ini mudah didapati di gerai-gerai mamak di Malaysia dan ia juga amat sesuai untuk menjadi sebagai makanan sarapan pagi oleh rakyat Malaysia. Selain itu, thosai ini diterima oleh rakyat Malaysia kerana ianya kaya dengan karbohidrat dan juga protein. Untuk pengetahuan umum, thosai ini juga dikreatifkan oleh rakyat Malaysia kerana ianya dimakan dengan pelbagai jenis lauk sampingan seperti sambal dari buah-buahan, kari ayam ataupun daging, serta acar India dan juga lain-lain. Pada masa kini terdapat pelbagai jenis thosai seperti thosai bawang, thosai margarin, thosai telur, thosai minyak sapi, thosai kertas dan banyak lagi. Seterusnya, makanan yang kedua adalah badai. Badai merupakan sejenis makanan orang India Selatan. Masala iaitu bermaksud adunan rempah. Maka badai ini juga yang berperasa rempah. Terdapat 2 jenis badai iaitu ulundu badir yang diperbuat dari dal dan kacang. Terdapat juga irisan cili hijau, daun kari dan bawang merah dicampurkan sekali. Satu jenis lagi badai adalah yang diperbuat daripada tepung beras dan juga dibentuk menjadi roda dan mempunyai lubang di tengahnya. Ianya sangat sedap dimakan bersama cakni ataupun kuah kari. Badai perlu digoreng dengan menggunakan minyak masak yang sangat banyak. Latar belakang badai adalah menurut Katie Acaya iaitu seorang ahli kimia minyak, saintis makanan, pakar pemakanan dan juga merupakan satu sejarawan makanan. Ia mengatakan bahawa badai ini sangat terkenal di kalangan Tamil kuno pada tahun 100 sebelum Masihi, iaitu sejenis badai yang telah disebut sebagai Bataka di Manasolasa, iaitu sebuah ensiklopedia Sanskrit yang ke-12, abad ke-12 yang disusun oleh Someswara III yang merupakan pemerintah dari Karnataka pada masa kini. Dalam resepi ini, kacang hijau direndam, dikupas dan digilis hingga menjadi paste. Pasta tersebut dibentuk menjadi bola dan digoreng. Penerimaan makanan tradisi India ulundu badai ini dalam kalangan rakyat Malaysia, badai ini sangat digemari ramai kerana ia merupakan sebagai makanan petang, kerana petang merupakan dalam keadaan panas dan ia juga dimasak garing, berempah lembut dan juga pedas sedikit. Malah ia juga sangat disukai oleh semua kaum. Badai ini banyak boleh didapati di setiap pasar malam di seluruh negeri kerana penjaja-penjaja pasar malam sudah menjadikan jualan badai ini sebagai kuih sampingan bersama kuih-kuih yang lain. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makanan tradisional masyarakat India yang seterusnya, kita ada nasi biryani. Biryani atau biryani adalah satu set makanan berasaskan beras yang dibuat dengan rempah, beras basmati dan daging, ikan, telur atau sayur-sayuran. Nama ini berasal dari perkataan Parsi, birya yang membawa maksud goreng atau panggang. Terdapat beberapa jenis nasi biryani, tetapi yang biasanya menjadi sebutan dan kegilaan ramai iaitu nasi biryani gam.
Nasi biryani gam ni dimasak bersama dengan lauknya iaitu ayam dan daging dan doh tepung gandum yang digunakan untuk menjadi bahan penampak atau pelekat di sekeliling penutup periuk. Ia bagi mengekalkan wap dan haba dan seterusnya mengekalkan aroma dan tekstur nasi. Biryani berasal dari Iran dan telah dibawa ke Asia Selatan oleh pelancong dan pedagang Iran. Varian tempatan hidangan ini popular bukan sahaja di Asia Selatan tetapi juga di Saudi, dan di dalam masyarakat Asia Selatan pelbagai juga diperkenalkan di negara-negara barat. Malah asal sebenar nasi biryani tidak dapat dipastikan sebenarnya. Di utara India, ia secara tradisinya dikaitkan dengan masakan Mughlai, dan di India Selatan, ia secara tradisinya dikaitkan dengan masakan Hyderabadi. Masakan ini merupakan salah satu pengaruh utama tamadun Islam di India. Menurut sejarawan Lizzie Solihan, biryani moden dikembangkan di dapur kerajaan Empire Mughal dan merupakan campuran hidangan nasi pedas asli India dan pilaf Parsi. Terdapat banyak teori sebenarnya yang mendakwa bahawa hidangan itu disediakan di India sebelum Maharaja Mughal pertama Babur menakluki India. Teks Mughal abad ke-16 Ain al-Akbari tidak membezakan antara biryani dan pilaf. Ia menyatakan bahawa perkataan biryani adalah penggunaan yang lebih tua sebenarnya di India. Nasi biryani ini dipopularkan di kalangan masyarakat Melayu terutamanya di Johor, dan nasi biryani ini juga telah banyak didapati di kedai mamak maupun di gerai-gerai makanan Melayu. Malah nasi biryani juga turut dihidangkan di majlis-majlis seperti majlis perkahwinan. Okey, seterusnya untuk makanan tradisional masyarakat India, kita ada putu mayam. Putu mayam ni merupakan sejenis makanan yang berasal daripada kategori kuih yang dipercayai berasal dari India. Nama makanan ini dalam bahasa Tamil pula adalah Indiyappam, iaitu sejenis makanan yang popular di negeri Tamil Nadu Selatan India. Putu mayam ni diperbuat daripada campuran tepung beras atau tepung Indiyappam dengan air atau santan yang digaul sebati sehingga menjadi dough. Dough ini kemudiannya akan dimasukkan ke dalam acuan dan ditekan untuk menghasilkan utusan seperti mi. Ia dikukus, biasanya dikukus bersama tambahan air pandan wangi sebagai perisa. Putu mayam ini dihidangkan bersama kelapa parut dan gula perang ataupun gula Melaka atau biasanya orang menggunakan nisan. Menurut sejarawan makanan K.T. Acharya, Indiyappam sudah terkenal di negara Tamil kuno sejak abad ke-1 Masihi lagi. Asal hidangan ini kemungkinannya dari Tamil Nadu Selatan India, di mana mi tepung beras yang sama juga dihidangkan bersama gula dan kelapa, dan kadang-kala dengan pisang juga sebagai Indiyappam. Hidangan ini dimakan sebagai makanan pagi bersama dengan sayuran berkuah seperti avial atau kari ikan. Indiyappam biasanya terdapat di Kerala Tamil Nadu dan negeri selatan India yang lain, termasuk juga dengan Sri Lanka. Tepung Indiyappam halus yang dijual secara perdagangan juga turut dijual dengan cara mudah untuk menghasilkan kesemua hidangan ini. Selain itu, putu mayam juga terdapat dalam bentuk putu buluh atau putu piring. Putu mayam merupakan makanan tradisional India yang telah mendapat sambutan dan galakan dari semua bangsa dan kini juga turut dinikmati oleh semua kaum di Malaysia. Putu mayam dan seumpama dengannya biasanya dijual sebagai makanan jalanan atau di gerai penjaja. Ini adalah jelas bahawa makanan juga merupakan peranan penting untuk mengeratkan hubungan antara seseorang individu dengan individu yang lain. Buktinya,
Rakyat Malaysia iaitu khususnya kaum Melayu dapat menikmati makanan tradisional kaum lain yang terdapat di Malaysia seperti kaum India. Dan seperti yang kita sedia maklum, terdapat banyak restoran masakan India atau lebih dikenali sebagai kedai mamak yang menyajikan makanan tradisi kaum India. Secara tidak langsungnya, ia menjadi tumpuan kaum-kaum lain di Malaysia kerana kebanyakan rakyat di Malaysia gemar mengunjungi restoran tersebut. Di samping itu, keistimewaan makanan India dapat memenuhi cita rasa berbeza dalam kalangan rakyat Malaysia sekaligus membantu dalam pembentukan perpaduan negara. Kesimpulannya, makanan-makanan tradisional yang ada di Malaysia ini dapat membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat, terutamanya sekali makanan tradisional masyarakat India. Hal ini demikian kerana masyarakat dapat mengenal pasti dengan lebih mendalam tentang makanan tradisional masyarakat India selain mengetahui keunikan yang ada pada setiap jenis makanan tersebut. Di samping itu, rakyat Malaysia juga dapat lebih mendalam, lebih memahami pelbagai jenis variasi makanan tradisional masyarakat India ini dan asal-usul makanan tersebut. Secara natijahnya, tahap penerimaan makanan tradisional masyarakat India di kalangan rakyat Malaysia adalah sangat tinggi dan memuaskan.